Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh wa nu'azzimuhu wa nukabbiruh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 6. Bahrul Mazi jilid 6. Kita masih lagi berada di bawah. Kita akan berada pada tajuk Bab Ma Ja'a Fi Sawabil Haji wal Umrah. Ini adalah bab yang datang pada menyatakan pahala mengerjakan haji dan umrah. Malam ni kita nak masuk tajuk haji dan tajuk umrah secara khusus. Dan bab yang pertama bagi tajuk haji yang khusus ini ialah pahala bagi orang yang mengerjakan haji dan umrah. Ketahuilah saudaraku, bahawasanya mengerjakan haji dan umrah itu sangat besar kelebihannya dan ada beberapa banyak pahalanya. Dia start macam tu. Dia kata cerita buat kerja haji, cerita buat ibadah umrah ini, cerita pahala besar. Kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang buat haji, yang buat umrah ini juga besar. Kata dia, dan boleh pula dikenal haji yang makbul itu dengan alamatnya. Ini lagi pula. Orang yang pergi ke Mekah buat haji, balik daripada menunaikan ibadat haji, boleh kenal haji dia ni makbul ke tidak di sisi Allah. Maka pada bab ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang menunjukkan pahala mengerjakan haji itu. Katanya an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur, namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubungkan oleh sekalian kamu antara haji dan umrah. Nabi suruh. Nabi kata adalah hadis dia, tabi'u bainal haji wal umrah. Tabi' makna dia turut, ikut. Ikutilah haji yang kamu buat itu dengan umrah. Makna dia buat haji mesti buat umrah. Umrah yang pada asal-asalnya hukum sunat, dengan kerana kita buat haji, umrah jadi wajib. Pasal apa? Sabit daripada hadis ini, tabi'u bainal haji wal umrah. Biarlah ibadat haji itu dituruti dengan ibadat umrah. Begitu. Yakni kerjakanlah keduanya di dalam tahun yang satu. Buat ibadat haji dan umrah ni dalam tahun yang sama. Kerana menurut-nurutkan dan mengikut-ngikutkan keduanya itu menghapuskan kepapaan dan menghapuskan dosa. Orang yang buat haji, yang buat umrah dalam tahun yang sama, maka orang ini dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dua benda. Yang pertama, dia tak akan jadi manusia yang papa kedana. Dan dia tidak akan jadi satu orang manusia yang memikul dosa besar, dosa yang banyak. Sebaliknya, sebahagian dosa dia diampun Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ini dua kelebihan yang Allah janji kepada orang yang buat haji dan buat umrah dalam tahun yang sama. Sebagaimana menghembus oleh penghembus api, yakni tukang besi, akan buruk-buruk dan taik besi, dan taik emas dan taik perak. Nabi SAW nak gambarkan dosa tu gugur
Seperti mana guguknya tahi besi. Apabila tukang besi pukul besi bagi panas, sudah pastilah di tepi besi panas itu ada tahi-tahi besi. Bila dia ambil besi panas itu, dia embus. Dia embus tu luruh tahi-tahi besi yang ada di tepi-tepi besi itu. Luruh tahi besi itu. Seperti mana luruhnya dosa orang yang buat haji dan buat umrah itu. Begitu. Kata dia, maka tidak hapus kepapaan dan dosa itu merupakan perkara kecil. Bahkan ialah perkara yang menjauhkan seseorang itu daripada kebahagiaan. Dia kata, jangan kita pandang soal Tuhan ampun dosa ni soal kecil. Jangan ingat macam tu. Dosa ni boleh menyebabkan kita susah sungguh akhirat esok ni. Sehingga kan dalam hadis Nabi SAW cerita, ada manusia yang masa hidup atas dunia kaya meliana. Di hari akhirat esok, dia merupakan orang yang teruk diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Dia diazab Allah Subhanahu Wa Taala kerana dosa dia yang terlampau-lampau banyak. Dia guna kekayaan Allah bagi ke dia dengan merosakkan diri dia dengan dosa yang banyak. Maka ketika dia kena azab teruk dengan Allah di hari akhirat esok, orang kaya ni minta pada Allah. Dia kata, ya Allah, aku sanggup tebus diri aku ni dengan segala kekayaan yang aku miliki masa atas dunia dulu. Tebuslah aku daripada azab yang aku tengah kena ni. Apa Tuhan kata ke dia? Tuhan kata, banyak mana harta kamu? Kalau sekiranya ditakdirkan harta kamu meliputi langit dan bumi ini, dan kamu nak tebus diri kamu daripada kena azab aku hari ini, aku tidak terima tebusan yang sebanyak itu. Hari itu barulah manusia tahu bahawa sesungguhnya dosa ni cerita leceh. Dosa ni cerita berat. Dosa ni cerita esok menyesal tak kesudah. Hari itu baru manusia sedang, hari itu sedang, hari itu sudah tidak ada guna. Maka dengan kerana itulah Nabi SAW bagi tahu dalam hadis ni, dan ulama yang menulis kitab ni pula, dia kata, janganlah kamu memandang soal Allah ampunkan dosa itu soal kecil. Jangan duk ingat soal ampun dosa ni soal kecil. Jangan ingat macam tu. Kerana sesungguhnya soal Allah ampun dosa ini soal besar. Tidak semua orang yang buat dosa Allah setuju untuk ampun dosa dia. Maka mana-mana manusia yang buat benda-benda baik yang Allah sedia untuk ampun dosa dia, itu anugerah besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ke dia. Maka jika seseorang itu hendak tinggal di dalam kebahagiaan, maka janganlah meninggalkan daripada mengerjakan haji dan umrah yang dihubung di antara keduanya. Soal kedua yang besar apa dia? Yang pertama, soal Allah ampun dosa. Ini soal besar. Yang kedua, soal bahagia. Bahagia ni manusia cari. Manusia cari bahagia ni 1001 macam cara. Manusia nak bahagia ni 1001 macam cara. Ada manusia dia faham kata dia boleh bahagia kalau sekiranya duit banyak. Manusia ni tunggin terbalik buat kerja cari duit. Pasal apa? Pasal dia percaya duit bagi bahagia pada dia. Setelah dia dapat duit banyak, tak bahagia juga. Ada manusia duk ingat dia bahagia kalau sekiranya dia ada ilmu tinggi, dia ada degree yang tinggi. Maka manusia ni belajar sungguh-sungguh, pi habis BA, pi buat MA, habis MA buat PhD, habis PhD dalam bidang ni, buat pula PhD dalam bidang lain. 2-3 PhD duk rengkeh atas belakang. Tetapi setelah dia ada 3-4 PhD, tak bahagia juga. Maka manusia ni duk memburu kebahagiaan ni dengan 1001 macam cara. Dan kebanyakan manusia yang memburu kebahagiaan dengan cara-cara yang tak betul ni, akhirnya dia tak jumpa juga bahagia tu. Sebaliknya, ada orang yang memburu kebahagiaan cara dia betul. Dia jumpa kebahagiaan itu. Sehingga kan duit ringgit, pangkat kedudukan, kuasa dan sebagainya tidak penting bagi dia. Sebaliknya, Islam itulah yang lebih berharga bagi dia. Ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sedia untuk anugerah kebahagiaan kepada kita. Di antara syarat yang Allah letak untuk dia bagi bahagia apa dia? Cuba sedaya upaya kamu pergi Mekah buat haji dan buat umrah. Allah kata aku bagi bahagia kepada manusia yang buat ibadat ini. Begitu. Baik. Dan kata dia lagi, maka jika seseorang hendak tinggal dalam bahagia, maka janganlah meninggalkan daripada mengerjakan haji dan umrah yang dihubungkan antara keduanya. Sabda Nabi SAW, وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةِ. Dan tiada bagi haji yang makbul pahalanya itu, melainkan syurga di sisi Allah. Itu dia. Masalah. Haji yang mabrur itu apa maknanya? Haji mabrur itu apa maknanya? Kan selalu orang nak pergi Mekah, orang buat baca Yasin, panggil orang mai baca doa di rumah dia.
Kau orang yang baca doa ni, dia mesti sebut dalam doa orang nak pergi haji ni. Dia kata apa? Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura. Kan? Doa yang macam tu. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura. Ya Allah, anugerahkanlah kawan aku yang nak pergi Mekah ni haji yang mabrur. Semua orang pun pergi Mekah, dia nak haji mabrur. Semua orang nak. Walaupun ada sikit-sikit yang nak title haji tu. Ada juga dia pergi Mekah pasal apa? Pasal nak balik title. Tapi orang yang sebenar-benarnya nak pergi Mekah kerana rindu Allah ni pasal apa? Pasal dia nak kepada haji yang mabrur. Mendapat anugerah haji mabrur, itu tanda keredaan Allah Subhanahu wa taala pada dia. Begitu. Jadi masalah dia kata haji mabrur itu apa makna dia? Apa benda? Yang orang duk kata haji mabrur ni apa benda? Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam syarah Muslim. Bermula yang asah lagi yang masyhur, bahawasanya makna haji yang mabrur itu ialah haji yang tiada campur dengan dia oleh dosa. Imam Nawawi bila orang tanya dia, wahai imam, haji mabrur ni apa? Macam mana kita nak define haji itu mabrur? Kita nak kata ni haji ni mabrur. Apa syarat dia? Apa kata Imam Nawawi? Dia kata haji mabrur ialah orang pergi ke Mekah buat haji. Sepanjang tempoh masa dia duk buat haji di Mekah itu, tak bercampur dengan dosa sikit pun. Tak bercampur sikit pun. Cukup cantik ibadat haji dia. Tak ada pergi duk kejip dekat perempuan Iran ke, tak ada. Kan? Ada juga dia pergi Mekah, dia balik mai. Orang duk cerita pasal nikmat yang dia rasa masa semayang di Masjidil Haram dan sebagainya. Dia duk cerita kata perempuan Iran cegak-cegak. Yang tu pun tanda haji ni juga. Tanda haji nama tu. Dan bermula alamat haji itu diterima Allah Subhanahu wa taala, iaitu apabila kembali seseorang yang mengerjakannya itu ke negerinya, maka jadilah ia lebih baik daripada yang sudah-sudah. Itu di antara tanda-tanda dia. Sebelum dia pergi ke Mekah buat haji, dia ni ada masalah. Bila balik mai, masalah tu tak ada dah. Itu tanda perubahan. Perubahan pada akhlaknya. Perubahan kepada pemikiran dia. Perubahan kepada sikapnya. Perubahan dari segi amalan-amalan dia dan sebagainya. Yang ni jika ada ia dahulu daripada mengerjakan haji itu orang fasik, maka kemudian daripada hajinya itu, ia menjadi satu orang yang saleh. Sebelum pergi buat haji, buat zalim ke orang. Balik mai, bertaubat. Tak mau buat dah zalim kepada siapa-siapa. Itu tanda dapat haji mabrur. Kalau balik duk sama naik macam sebelum pergi, haji nombor tu juga seorang lagi. Jadi macam tu. Dia kata seperti seorang itu dahulu daripada hajinya suka berjudi. Bahkan suka berzina. Bahkan suka minum arak dan lainnya daripada kejahatan. Maka kemudian daripada ia kembali daripada mengerjakan haji, maka tinggal segala pekerjaan maksiat yang dahulu. Dan tiada ia ulang kerjanya lagi. Bahkan berganti pula dengan mengerjakan kebajikan dan kebaikan semata-mata. Sebelum pergi ni duk tunggu meja macok ni. Meja macok. Meja judi, meja duk buat rumah batu runtuh, buat rumah batu runtuh ni. Sampai bini main pulas telinga, parah lagi. Dia ingat kawan dia pulas. Dia tak tahu bini main pulas telinga. Enggak? Pergi haji. Pergi Mekah buat haji. Balik-balik tak mau dah tengok. Meja macok tu pun tak mau tengok dah. Batu-batu tu kalau bagi dia pungai orang habis. Dia tak mau dah benda ni. Kalau balik-balik ni, 3 hari aja duduk di rumah. Hari keempat pergi penat. Rumah batu pula. Ada juga haji macam tu. Haji nama tu juga yang ni pun. Ada hak jenis macam ni. Dan kata qil, makna haji mabrur itu, iaitu haji yang tidak dikerjakan akan dia kerana riak. Ini juga. Ada ulama kata, di antara ciri yang dikatakan haji mabrur, dia buat bukan kerana nak tunjuk orang. Dia mengerjakan haji itu jauh daripada rasa riak. Riak ni perkataan ra'a, makna dia tengok. Riak maksudnya nak bagi orang tengok ke dia. Dia pergi buat ibadat haji bukan kerana riak. Tidak ada ingat dalam hati dia nak menunjuk ke orang, kata dia dah buat haji. Tidak ada benda tu dalam hati dia. Dan kata qil ni maksudnya kata sebahagian ulama. Siapa dia? Wallahualam, tak tahu siapa. Dan kata qil dan kata setengah ulama, iaitu haji yang tidak diiringi akan dia dengan maksiat. Tak ada buat maksiat. Buat ibadat haji selama tempoh dia berada di tanah suci Mekah, selama tempoh dia berada di bumi Madinah yang penuh berkat itu, tidak pernah dia buat sebarang maksiat di sana. Tidak pernah sekali-kali. Bermula dalil yang menunjukkan yang demikian.
ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dengan katanya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masyhur dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengerjakan ia haji, maka tiada ia cabul dan tiada ia bikin ceroboh, nescaya Allah ampun baginya dosanya yang telah lalu. Tuan-tuan, ujian banyak di tanah suci ini. Ujian banyak. Duduk di rumah ni tak cemburu mana pun dengan bini. Pergi haji dia jadi cemburu. Dia jadi cemburu. Jadi nak berkelahi dengan bini. Jadi masam muka dengan bini. Jadi nak marah bini. Jadi begitu. Ujian di tanah suci. Sebab tabung haji pun dia buat bilik berkat. Dia pergi. Kan? Bagi orang yang pergi dah Mekah tak pergi lagi ni nak beritahu. Yang tabung haji dia buat satu bilik. Dia panggil bilik tu bilik berkat. Kan? Bagi suami yang tak boleh. Dia main satu macam dengan bini dia ni. Kan? Dia main satu macam dengan bini dia. Maka dia bolehlah hilangkan satu macam itu. Di dalam bilik berkat yang disediakan tadi. Selagi tak benar dia buat yang tu, dia jadi kacau bila habis. Dia jadi kacau bila habis. Sampai bini pergi semayang pun dia jadi cemburu, tak hantu puja, tak lagi. Jadi kalang kabut. Ibadat dia jadi tak sempurna. Oleh kerana macam ni punya benda duk berlaku banyak sangat dah, maka tabung haji buat benda ni. Mudah-mudahan boleh mengurangkan sikit tekanan yang kena kepada orang yang buat ibadat haji. Jangan. Bukan orang muda je. Hak tua pun dia jadi sana. Dia jadi. Dia naik syekh satu macam. Jadi benda-benda macam ni diambil kira. Dan pihak tabung haji dia nak bantulah orang-orang yang kena tekanan yang macam ni di sana supaya kurang tekanan dia dan dia boleh tumpu balik kepada nak melakukan ibadat haji dia dengan sempurna. Begitu. Baik, jadi orang yang semasa duduk di sana dia cabul mulut ataupun cabul perangai ataupun jadi tak elok dan sebagainya dan bikin ceroboh buat kalang kabut di sana. Bergaduh dengan orang tu, bergaduh dengan orang ni pergi kedai. Tuan-tuan boleh tengok macam-macam jadi. Berkelahi dengan arak, ada jual di kedai ni, dia cabut selipar dia duk pakai pergi tampak muka arak. Macam tu pun ada. Boleh tengok benda ni, boleh tengok senang-senang boleh jumpa. Kalau dalam kawasan bazar duk niaga. Punca dia apa? Punca dia tawak barang aja. Tawak harga barang. Arak ni kadang-kadang dia main syekh tak elok, tawak-tawak dia rabut ambil balik dia taruh. Bila taruh kawan ni pun naik syekh, cabut selipar, cepang bagi di muka sekali. Lepas tu nak tumbuk. Tu musim dalam musim nak buat ibadat haji tu begitu punya jadi. Hak bergaduh berebut bilik ayak di padang Arafah tu cerita lain pula. Bangkit pukul 2 pagi bangkit dah. Pasal apa? Pasal nak kena queue panjang dekat bilik ayak. Duk beracok pukul 2 pagi. Mai satu orang tak tahan sangat dah nak kena masuk cepat. Dia kalau sekiranya dia pergi duduk di belakang tu jahanam. Dia kena masuk cepat. Tak upaya daya. Dia bukan ada niat nak potong queue. Dia bukan ada niat main lambat nak masuk awal dah. Tapi dia emergency. Dia main terus terapah masuk. Kawah duk beratok ni pergi cekak. Atas bau belakang alih. Pang bagi sebiji. Sedangkan duk ada di padang Arafah dah masa tu. Nak wukuf dah. Sikit lagi nak wukuf. Macam tu punya ujian duk main. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi semua benda-benda ni menghalang kita daripada dapat haji mabrur. Semua benda-benda ni menghalang kita daripada dapat haji yang mabrur. Dan inilah yang diingatkan oleh Nabi SAW dalam hadis dia ni. Maka dia kata bermula hadis Abu Hurairah itu ialah hadis yang hasan lagi sahih. Baik masalah. Baik-baik keluar perkataan dalam mengerjakan haji, maka itu disuruh syarat. Dalam tempoh buat kerja haji ni, Allahu Akbar, paling susah kita nak jaga lidah. Paling susah kita nak jaga. Pasal apa? Pasal dia tak ada tulang. Pasal dia boleh petik lagu mana dia mahu. Pasal dia boleh kata apa yang dia suka. Inilah susah. Ketika berada di tanah suci, ketika mengerjakan ibadat haji, dia nak main ni. Tengok, nak kata. Tengok, nak kata. Tengok, nak kata. Macam. Sedangkan kita duduk dalam ihram. Tengok tu dia nak kata. Tak kata, tak boleh. Dia nak kata juga. Tengok, kata. Tengok, kata. Semua tu mencacatkan ibadat haji yang kita dah buat.
Maka inilah yang diberi ingat oleh Nabi SAW. Kata dia, maka apabila seseorang itu dalam mengerjakan haji, maka hendaklah ubah tabiat yang jahat kepada yang baik. Ubah. Kalau kita ni jenis suka komplain, pergi sana kunci bawang mulut. Saya kata apa? Saya kata apa? Sahabat saya seorang duduk di Sungai Bakar. Sampai-sampai di Mekah. Sampai di Mekah, orang jamu air Zam-Zam. Dia kata, aku tak apa suka air Zam-Zam ni. Sampai balik tuan-tuan, dia tak lalu minum air Zam-Zam. Sampai balik, tak lalu minum. Air Zam-Zam yang Nabi kata penawar besar ni, air Zam-Zam tu dia pergi kata lagu tu. Mungkin dia tak ada ingat nak kata, tapi terkeluar di mulut dia. Dia kata, aku tak apa suka air Zam-Zam ni. Tak lalu minum. Boh juga lah mulut muntah. Balik mai kurus kering, kecut muka. Terkejut kita tengok dia. Awak pergi sana sakit ke demam? Tak sakit, tak demam. Cuma tak lalu air Zam-Zam saja. Tak lalu air Zam-Zam sampai jadi kecut macam ni. Tak tahu apa. Makan lalu tak? Makan lalu. Habis pasal apa muka kecut je? Tak tahu pasal apa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, punca air Zam-Zam tu pun dia bagi jadi. Punca air Zam-Zam tu pun dia bagi jadi. Kita habis selesai tawaf Kaabah. Kita disunatkan sembahyang di belakang makam Ibrahim. Kemudian kita disunatkan berdoa berbetulan dengan multazam di antara pintu Kaabah dengan penjuru Hajarul Aswad. Nabi kata itu tempat mustajab doa. Lepas itu disunatkan kita berjalan pergi sampai ke satu tempat air Zam-Zam, kita minum. Nak minum, Nabi suruh tengok ke arah Kaabah. Nabi suruh dalam hadis dia tengok ke arah Kaabah, isyaratkan air Zam-Zam tu ke sana, bismillah, salawat, minum. Begitu sekali mulianya air Zam-Zam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan sebagai satu anugerah dia. Yang tidak pernah, air Zam-Zam tidak pernah surut, tidak pernah melimpah. Satu telaga, satu perigi yang amat luar biasa. Tidak pernah surut, tidak pernah melimpah. Musim haji, 4 juta orang pergi duk minum dia. 4 juta orang duk minum. Belum kira hak tanggung buat naik atas hotel lagi. Belum kira orang hak bubuh dalam tangki nak balik lagi. Kawah hak duk minum lagi. 4 juta orang duk guna air tu. Tidak pernah surut. Main musim orang tak pergi haji. Orang tak ramai. Ada sekitar 100-150 ribu orang sahaja. Tak melimpah. Tak melimpah. Bukan ada bol apa duk kontrol dia apa. Kok tangki rumah kita ada satu bol apa nama tu. Bila air penuh dia katuk lubang tu, air tak melimpah. Bila orang guna air surut, dia masuk air. Tak ada. Telaga Zam-Zam tak ada bol tu. Dia sebab cerita dulu. Raja Saudi sendiri. Dia sendiri tu duk fikir pasal telaga Zam-Zam ni. Maka akhirnya dia cari satu orang penyelam. Dia suruh penyelam Islam masuk dalam telaga Zam-Zam. Hampir cari. Dia kata apa luar biasa yang ada dalam telaga Zam-Zam ni. Sekurang-kurangnya bagi tahu dekat aku apa yang ada dalam ni. Sehingga kan dia tidak pernah melimpah dan tidak pernah surut. Kita tengok sah. Semangat ayat itu. Dia tak ikut. Surut. Kita tengok sah. Dia perupah satu orang silap masuk dalam telaga Zam-Zam tu. Hamba Allah ni timbul daripada telaga Zam-Zam. Muka pucat lesi. Kawan yang selam masuk ni timbul balik. Muka pucat lesi. Orang tanya dia pasal apa. Apa pun tak mau cakap. Orang tanya apa pun tak mau cakap. Bawa diri pergi lagu tu aja. Sehinggalah akhirnya orang pegang. Dia tanya apa yang hang jumpa dalam tu. Dia cuma kata demi Allah. Aku tidak akan buat lagi benda yang apa suruh aku buat ni. Dia saja yang tahu apa yang ada dalam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah hebatnya. Demikianlah banyaknya perkara-perkara luar biasa yang dijadikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di bumi suci Mekah dan Madinah itu sendiri. Jadi tempat ni kita kena ada cita-cita nak pergi. Bukan pergi buat ibadat haji saja. Kalau boleh nak pergi. Ada peluang pergi, nak kena pergi. Sehingga kan Nabi SAW kata, kalau sekiranya kamu berpeluang berada di atas bumi aku, bumi Madinah, maka hendaklah kamu mati di bumi aku. Nabi kata. Kalau kamu berpeluang sampai di bumi Madinah, Nabi kata, kalau boleh hendaklah kamu pasang satu ingat dalam hati kamu nak mati di bumi aku. Bukan maksud dia pergi sana, suruh telan racun bagi mati situ dah. Tapi maksud dia kalau boleh sampai situ, tak usah keluar dah, duduk orang tu.
biarlah sampai habis umur kita berada di atas bumi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah istimewanya bumi Mekah dan bumi Madinah itu. Baik. Dia kata maka apabila seorang itu dalam mengerjakan haji, hendaklah ubah tabiat jahat kepada yang baik. Jangan duk buat benda-benda jahat, jangan duk buat. Ingatan jahat, ingat nak kata cara jahat dan sebagainya. Jenis tak elok, jenis jahat ni tinggal buat. Jangan duk bawa pergi ke sana. Iaitu apabila berkata dengan orang, maka bercakaplah dengan baik-baik. Dan bercakaplah dengan perkataan yang menunjukkan tidak sombong dan tidak membesar diri. Na'udzubillah min zalik. Jauh diri daripada bercakap sombong masa ada di sana. Sampai di sana tak sadut cerita kita main dengan package 30,000. Tak sadut cerita kata kita ni lebih tosah-tosah. Ini semua ni bukan cerita di sana. Duduk di sana hati kita mau letak rapat ke atas tanah ni, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Macam tu. Serta menghaluskan perangai dan menunjukkan atas beradab sopan dengan sesama makhluk. Duduk di sana ni biar pergi mengalah tak apa. Mengalah tak apa. Mengalah tidak bermakna kalah. Begitu. Kita mengalah lah. Biar pergilah. Hampa nak menang-menang, hampa ambil lah. Hampa nak lagu mana, hampa buat lah. Kita mengalah. Mengalah kita itu tidak bermakna kalah. Mengalah kita itu bermakna kita menang. Menang menundukkan hawa nafsu dan pengaruh syaitan dalam diri kita. Maka jangan sekali-kali berkasap cakap pada barang yang disentuh dan barang yang dikehendaki. Jangan duk buat pasal benda ni. Dan sertai banyak kepada ingat atas mengerjakan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Kepala mau set satu nak turun pergi semayang di Masjidil Haram. Kepala set aku nak turun semayang di Masjid Nabawi. Kepala set aku nak isi masa dengan baca Quran. Kepala set aku nak zikir banyak-banyak. Pasal apa? Ini bumi suci, buat sikit pahala. Buat sikit amalan, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi apabila bercampur gaul di dalam jamaah hujjaj. Hujjaj makna dia jemaah-jemaah haji. Orang-orang yang buat haji itu dia panggil hujjaj. Baik, dan lagi apabila bercampur gaul dengan jemaah hujjaj itu, maka janganlah dicintai berbuat maksiat dan janganlah berhati bengkok. Masa duk berguir sekali ni, maklum saja tuan-tuan. Maklum sajalah. Kita pergi sana duduk sebilik sampai 6 orang, sampai 8 orang. 6 orang, 8 orang tu bukan semua orang macam kita. Bukan semua orang macam kita. Ada hak jenis saat lagi dia masuk bilik ayak, dia buang ayak, dia tak reti nak tarik tu. Dia nak flush ayak, dia tak reti. Ada hak jenis macam tu. Kita ni pula jenis terlalu higienik. Kita ni jenis terlalu higienik. Masuk bilik ayak bau sikit kita tak boleh dah, keluar nak maki dah. Jangan macam tu. Kena belajar lah. Kena belajar sesuai diri dengan orang yang macam-macam. Bukan boleh pilih. Kita sampai sana bukan boleh pilih. Saya mau semua pengarah-pengarah aja duduk dengan saya. Tak boleh pilih. Ikutlah dia buah lambat kuih tu. Kena sekali dengan kena lagu tu lah. Macam-macam passion punya duk ada. Hak duduk dalam bilik tu jenis duk cerita pasal meniaga. Hak duduk dalam bilik tu duk cerita pasal macam-macam. Jadi kita kena pandai sesuai diri dengan hujjaj ini. Dia kata dengan jemaah haji ada ni sesuai diri. Lebih baik kita reserve banyak atau bercakap banyak. Kalau kita tengok dia ni buat haji ifrat. Dia sampai tu hal keadaan dia sudah duduk dalam ihram. Nak tunggu hari wukuf tu lagi 5 hari misalnya. Kita tengok dia duduk sembang rempuh ikut dan aja. Pelan-pelan pergi habang ke dia. Hantar buat ifrat kan. Dia kata duduk cadang begitu. Duduk cadang apanya? Dah sampai di Mekah dah duduk cadang apa lagi? Hantar ifrat kan? Kata-kata begitu dia kata. Kalau macam tu jaga sikit. Beritahu dia, kalau macam tu jaga sikit. Ni duduk dalam ihram. Kena macam tu. Kalau boleh bagi nasihat, bagi nasihat. Kalau nasihat tak makan, kita reserve diri kita. Tak usah pergi buat semak sekali dengan mereka. Pasal apa? Saat lagi dia rosak dengan kita rosak sekali. Ini bukan senang tuan-tuan. Cerita nak dapat haji mabrur bukan senang. Dan tak ada orang pun yang tahu dia pergi ni nak boleh dapat ke tak haji mabrur. Tak tahu pun. Cuma dia boleh harap minta kepada Allah, ya Allah bagilah kepada aku haji yang mabrur. Mabrur haji tak boleh beli dengan duit. Tak boleh beli. Kalaulah mabrur haji itu boleh beli dengan duit orang kaya boleh beli. Tetapi haji mabrur ini anugerah Allah. Allah dia nak bagi, tak mesti orang kaya, tidak mesti orang miskin, tidak mesti siapa-siapa. Allah nak bagi, dia tengok orang ni layak, boleh terima, dia bagi. Maka letaklah diri kita dalam kumpulan yang mempunyai kelayakan untuk menerima haji yang mabrur ini.
Baik, dia kata jadi ada di sana janganlah duk bengkok hati. Seperti suka memandang perempuan-perempuan orang. Nampak? Dia buat contoh lah. Pergi sana duk syok bini kawan. Dia jadi perangai lagu tu. Pergi sana dia duk jadi tak elok. Di sini tak macam tu. Pergi sana dia jadi macam tu. Maka dia sebut khusus di sini. Dia kata seperti memandang perempuan orang. Dia duk tengok bini orang di sana. Dan suka mengambil hak orang dengan tiada izin tuannya. Dia duduk sana, dia buat perangai macam dia duduk sini. Ikut suka aja. Masuk bilik ayam, tengok ada ubat gigi kawan dia pakai. Betul lah kawan tu tak marah. Tapi kita tak ada hak untuk pakai melainkan mendapat izin. Itu peraturan agama. Peraturan itu mesti dipatuhi. Lebih-lebih lagi kita berada di Mekah. Lebih-lebih lagi kita tetamu Allah. Lebih-lebih lagi kita nak buat ibadat haji yang merupakan kemuncak kepada ibadat yang orang Islam kena buat. Jadi minta izin. Minta izin elok-elok, dapat izin, nak guna, nak pakai. Janganlah kita menceroboh barang orang, kita guna barang orang tanpa izin tuan dia. Dan menipu orang pada jual beli. Jangan ada macam ni. Pergi buat haji, pergi kedai beli barang. Beli, kawan tuan kedai tu silap pulangkan duit dekat kita. Dia pulangkan duit lebih dekat kita. Kita tengok-tengok, dia bagi lebih pada muka dia. Jahanam kita. Tu, ada tu. Nak boleh pergi buat haji sekali tu bukan senang. Dah boleh pergi buat lebih kurang macam tu. Sayang sungguh ibadat haji dia. Pergi patah balik, bagi balik ke dia. Yang ni tadi, hang bagi lebih. Nah. Jangan duk kata, aku tak salah. Aku bukan curi, dia bagi. Duk main hukum macam tu pula. Aku tak curi. Aku abang cuti, aku tak curi. Dua abang di bilik lah. Pasal apa dia balik cerita. Dia kata aku hari ni untung. Pasal apa aku beli barang. Dia bagi balik duit lebih. Aku hari ni untung. Kawan tu kata yang tak baik. Tu duit dia. Aku tak curi. Dia bagi. Maka semua yang demikian itu tidaklah mengerjakan haji dengan membuang dosa. Bahkan mengerjakan haji dengan membuat dosa. Orang lain pergi Mekah buat kerja haji buang dosa. Pasal apa? Pasal dia dapat haji mabrur. Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan dia dibuang segala dosa dia. Seperti mana tukang besi buang karat-karat besi, taik-taik besi yang ada di besi. Yang kita balik dosa. Na'udzubillah min dzalik. Dia kata maka yang demikian itu menjadikan haji itu tidak mabrur. Dan apabila kembali ke negeri, nescaya ditakuti akan dia zahir alamat haji yang tidak mabrur itu. Dengan sebab tabiatnya tidak berubah daripada dahulu kepada bertambah baik. Bahkan adalah dia seperti sedia kala ataupun lebih teruk lagi, bertambah kepada tidak baik jua. Maka pada waktu itu nampaklah sia-sia ibadat hajinya. Itu dia. Takut yang tu. Sebelum pergi Mekah dulu nampak okey sikit. Balik main ranggi lagi. Sebelum pergi Mekah dulu nampak boleh tahan. Balik-balik mai, dia duk buat pelik. Sebelum pergi Mekah, rambut putih. Balik-balik mai berhitam. Dia jadi macam tu. Sebelum pergi itu nampak rambut berubah banyak. Balik-balik mai hitam berkilat. Bukan kata balik mai ni, uban ni kita dah baca tajuk ni di manakah? Masjid Sungai Ramai pun ada kita baca dulu ni. Tajuk cerita pasal uban ni. Masjid Tasik Gelugok lagi kita baca. Cerita pasal uban ni. Sehingga kan uban itu tanda kepada baik satu-satu orang manusia. Tak payah bubuh kalau hitam. Tak payah bubuh. Lebih-lebih lagi yang dia pergi bubuh tu, benda yang boleh menghalang ayak daripada kena zat rambut. Maka mandi wajib dia pun tak sah. Tak perlu. Dibenarkan orang Islam bubuh kalau hitam pada rambut dia sekali aja. Bila? Zaman Nabi. Ketika berlaku perang dan orang Islam tidak ada orang muda. Yang ada semua golongan veteran semua. Maka ketika itu Nabi SAW pernah membenarkan sahabat-sahabat dia bubuh rambut kalau hitam. Pasal apa? Nak bagi satu psikologi kepada musuh. Bila tengok geng Islam hak main semua rambut hitam berkilat, musuh rasa macam hak nak main serang mereka orang muda, maka mereka rasa takut. Sekali itu aja. Selepas daripada tu dilarang orang nak bubuh rambut dia dengan kalau hitam. Sebelum pergi haji rambut putih, balik-balik haji rambut hitam. Ini juga di antara tanda bahawa haji itu nampak tidak mengubah hidup dia. Na'udzubillah min dzalik, kita minta jauh daripada benda-benda yang dibawa contoh-contoh tak elok dalam kitab ni. Tajuk baru dia kata bab majaa fit taghlizi fit tarkil hajj. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis mengeraskan seksa atas meninggalkan pergi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Ni pula dia nak bagi tahu dekat kita hadis yang nak kata
bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bagi amaran keras kepada orang yang saja tak mau pergi Mekah untuk berhaji. Saja tak mau pergi. Syarat dah cukup, semua dah cukup, semua dah komplit dah. Turn dia untuk pergi haji dah sampai dah. Dia kata nanti tahun depan. Sampai pula tahun depan, nanti tahun depan. Sampai pula nanti tahun depan, tanpa ada sebab yang dibenarkan oleh syarak. Maka bagi mereka yang macam ini, Allah bagi kepada mereka amaran yang keras. Ketahuilah saudaraku, bermula mengerjakan haji itu fardu ain atas tiap-tiap mukallaf laki-laki dan perempuan yang ada kekuasaan untuk pergi mengerjakannya. Fardu ain. Makna apa fardu ain? Mau tak mau kena buat. Maka barang siapa ada kekuasaan mengerjakannya, tiba-tiba tidak dikerjakannya, maka sangatlah besar dosanya. Dia dah cukup syarat, saja aja tak mau pergi. Besar dosa dia di sisi Allah. Bermula kenyataan atas yang kami katakan yang demikian itu, ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Katanya, an Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyah. Diriwayatkan daripada baginda Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mempunyai, yakni ada padanya milik bekalan wang atau sebagainya, dan ada baginya tunggangan, yakni kenderaan, dan ada baginya belanja yang boleh menyampaikan dia ke Baitullahil Haram, yakni ke Mekah, padahalnya tidak pergi ia mengerjakan haji ke sana, maka tiadalah apa-apa atasnya bahawa ia mati Yahudi atau mati Nasrani, yakni baiklah ia mati Yahudi ataupun Nasrani. Itu dia Nabi sampai kata macam tu. Nabi ini sampai kata macam tu. Pasal apa? Pasal orang yang cukup syarat, cukup segala-gala saja tak mau pergi ni, orang yang macam ni perangai macam Yahudi, perangai macam Nasrani. Itu maksud hadisnya. Perangai mereka ni macam Yahudi, macam Nasrani. Yahudi, Nasrani dengan perintah agama ni mereka nak buat entang tak entang. Kita baca cerita Bani Israel banyak. Ini cerita Yahudi, Bani Israel. Perintah Allah dekat mereka buat ringan. Mereka buat entang tak entang. Nak buat tak buat, mereka buat. Dia buat sambil lewat. Ini perangai Yahudi dan perangai Nasrani. Maka orang yang menerima perintah buat kerja haji, tapi buat lebih kurang dengan ibadat haji, tidak ambil berat, maka mereka memiliki perangai seperti mana perangai Yahudi dan Nasrani. Dalam Quran Tuhan kata apa? وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Sadaqallahul azim. Allah kata, dan serulah manusia supaya mengerjakan haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Manusia yang diseru supaya buat haji ni, dia pasti akan mai ke Mekah buat haji. Rijalan, sekalipun dia terpaksa berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan sekalipun dia terpaksa naik unta. Yang unta tu oleh kerana jauh perjalanan nak pergi Mekah buat haji sampai jadi kurus kering. Ya'tina min kulli fajjin amik. Mereka akan main kepada Mekah, main ke bumi Mekah untuk buat haji ini daripada fajjin amik, daripada segenap ceruk rantau yang jauh. Itu dia. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran macam tu. Manusia ni apabila diseru kepada haji, dia nak pergi. Kok mana pun dia nak pergi. Sekalipun dia terpaksa menempuh susah, dia akan pergi buat haji. Tiba-tiba orang ni dia tidak ikut semangat ayat itu. Dia tak ikut. Sebaliknya dia ni punya tak mau pergi. Dia jadi terbalik. Dia punya tak mau pergi. Sudah cukup duit, sudah cukup bekalan, sudah cukup syarat, sudah cukup segala-galanya, saja tak mau pergi. Maka dia menyalahi semangat ayat itu. Maka wajarlah dia ni mati Yahudi ataupun mati Nasrani. Begitu. Kerana mengapa ia tidak pergi mengerjakan haji itu, manakala sudah cukup bekal untuk pergi baliknya. Hang dah tak ada masalah apa dah. Semua dah komplit, pasal apa tak mau pergi. Ada orang dia tak mau pergi pasal dia duduk cadang. Nah, ulun betul-betul dulu. Kan, dia kata kita ni kalau pergi Mekah, kira macam tu lah. Macam orang perempuan. Dia tak mau pakai tudung. Pasal apa? Dia kata kalau dah mula pakai tudung, tak boleh dah buat hal tak elok. Dia duduk cadang nak buat hal tak elok tu.
Bila dia kata sampai satu peringkat umur esok ni, yang pada peringkat umur tu tak ada ingat dah nak buat benda tak elok, masa tu pakai tudung. Dia duk ingat macam tu. Ni lah ni duk nak pakai biak mulut merah lagi, lah ni duk nak macam-macam lagi, jadi tak mau pakai tudung lagi. Itu hak perempuan. Hak laki-laki ni pula tak mau pergi haji lagi. Pasal apa? Nak betul-betul punya pusing dulu. Habis pusing, sampai pening, sampai muntah, tak masa tu kita pergi. Kita pergi haji, kita balik main, kita duduk rehat saja. Sudahlah, cerita-cerita hak tak elok ni kita katuk. Ada orang ingat macam tu. Seolah-olah dia tahu dia nak mati bila. Seolah-olahnya dia tahu dia nak mati bila. Sehingga kan dia rasa dan lagi dia pergi Mekah esok balik main baru nak mati. Dia tak tahu bahawa Allah berhak mematikan dia esok. Allah berhak mematikan dia saat lagi. Allah berhak mematikan dia dalam beberapa detik lagi. Dia tak tahu macam tu. Maka dengan kerana itu, dia tidak ada semangat untuk segera buat kebaikan. Macam tu. Baik, maka dengan sebab malahnya dan jauh kelakuannya daripada menjunjung suruh Allah, maka sebagai Yahudi dan Nasrani malah menjunjung suruh Allah, maka besar seksanya atas meninggalkan sebagai seksa Yahudi atau Nasrani yang mati itu, seolah-olah tiada ada lagi halangannya daripada baik mati Yahudi ataupun Nasrani itu. Dengan kerana malahnya dia nak buat ibadat ni, maka seolah-olah dia ni kalau nak mati Yahudi pun tak ada halangan apa. Dah biar pilah nak mati lagu mana pun. Pasal apa? Pasal dia buat mudah dengan soal agama. Macam tu. Masalah, dia kata mati dengan tidak mengerjakan haji itu seperti mati Nasrani dan mati Yahudi pada seksanya. Kata Ibnul Arabi dalam syarah At-Tirmizi yang bernama Al-Huzi, bukanlah meninggalkan pergi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram itu pada hukum syarak ialah telah menjadi Nasrani. Ibnu Arabi kata, taklah bermakna orang yang tak dan pergi Mekah buat haji mati itu, dia ni kira jadi Yahudi, jadi Nasrani. Tak, bukan makna macam tu. Sebaliknya dia kata, jika sekiranya kuasa ia pergi mengerjakannya sekalipun dia berkuasa, dia mampu dan cukup syarat untuk pergi ke Mekah buat haji, tapi saja dia tak mau pergi, kemudian dia mati dalam pada celah tu, tidaklah bermakna dia mati kafir. Itu maksud dia. Bukanlah makna mati kafir, mati Yahudi Nasrani ini. Baik, dia kata masalah mati seperti mati Yahudi dan Nasrani itu apa sebabnya? Kata dia adalah sebab mati orang yang meninggalkan mengerjakan haji itu seperti Yahudi dan Nasrani, padahalnya ia kuasa untuk pergi itu ialah sebab malasnya. Ini yang kita ada terang ni. Pasal malas tu. Mengapa tidak segera menjunjung suruh Allah? Hang dah cukup syarat, tunggu apa lagi? Fikir abang, benda ni kok mana pun nak kena buat. Cerita haji ni tuan-tuan, kok mana pun nak kena buat. Jadi kalau ditakdirkan Allah kita ada duit lebih awal masa muda ni, fikir abang masa muda ni. Lega, dalam kepala kita lega habis dah. Benda rukun, alhamdulillah kita buat. Selagi tak pi, lagu orang ada hutang tak clear. Duk ingat nak pi. Kalau kita duk ingat nak pi tapi kita tak cukup lagi, tak cukup duit, tak cukup macam-macam benda, yang tu tak apa. Kita cukup dah tapi duk ingat nak pi tapi tak pi. Ini problem. Jadi mana-mana orang. Ini betul-betul punya nasihat lah. Tuan-tuan pergilah tanya orang yang pergi Mekah balik mai. Tuan-tuan cuba pergi sembang tanya. Apakah satu nasihat yang dia boleh bagi kat kita? Sudah barang pasti dia akan kata apa? Hampa ni elok mau pergi masa muda. Yang dia kata itu. Pergi masa tua ni dia kata macam dia kata lah. Sampai di Jeddah tu orang kena usung lah. Sampai di Jeddah tu tak tahan dengan zahmah ni. Arab kata zahmah ni. Bahasa Sarawak ni dia kata muzdahimah. Zahmah ni duk ketat, dia dah tak boleh tahan. Pasal apa? Pasal umur, pasal fitness badan dan sebagainya. Tak ada lah, rebah dah di situ. Angkat dengan stretcher. Masuk Mekah pun masuk dengan stretcher aja. Duduk di bilik hotel sampai nak turun pun anak tak bagi turun. Pasal apa? Turun hilang. Turun aja nak balik cari tak jumpa lah. Jadi macam tu. Pasal apa? Pasal terlampau tua, pasal tak upaya lah. Orang lain turun, dia boleh ambil cam. Bangunan dia duduk tani, dia boleh ambil cam. Tapi dia, oleh kerana umur yang sudah terlampau lanjut, letih badan dan sebagainya, turun pergi tak cam dah. Dia turun tu, turun sesat lah. Yang anak, yang bini, apa semua ni, keluarga balik dah mai, duk cari dia tak jumpa. Turun pergi duk melilau cari dia pula. Jadi susah kau. Kalau kita tidak ada daya upaya kerana tak mampu pi masa kita tengah cergas muda, itu satu pasal lah. Tapi kalau kita mampu masa muda, pi clear bang. Masa muda ni, pi clear bang. Tukar kereta ni secondary. Kereta ni kalau tukar kalah tukar.
Dia duduk main model baru, kita pula ada saving sikit, duduk hambat model baru, tak ada ambil Mekah kita. Nanti taklah. Tak tepi Zat, bab kereta ni, cakap boleh naik, tak kena hujan panas pun sudah pergi dulu, pergi clear nak Mekah dulu. Balik mai kita fikirlah apa yang kita boleh fikir. Nah, yang ni kalau pi masa umur lanjut, dia nanti main lah benda ni. Betul lah ustaz dan abang di masjid Tuan Abdullah itu, dia main lagi tu. Sampai tawaf nak kena upah orang fikir, kita duduk di atas ni apa cerita? Puak tu pula kona baring ni, tawaf ni, kona baring. Kita ni dia punya duduk pegang di kanan ni. Allahu Akbar. Tuan-tuan tengoklah kesian. Dia tu pun sendiri hadut kena usung tu. Dia tu pun sendiri tak rasa satisfied, tak rasa puas hati ibadat yang dia buat. Dia tu rasa tak puas hati. Dengan puak ni konon dia bilang, dia rasa macam dia bilang baru 6, puak ni kata 7 dah. Tu lagu mana? Jadi kan benda ni jadi. Dia balik pergi bilik, dia kata ke anak dia, aku kira 6 dia kata. Dia buat lagu tu. Lah tadi awak muktabah. Dia kata dah habaq dah ke depa, kata 6 depa nanai petak aku turun nang tu. Dia mak kawan lagi pula dia kata. Itu lagu mana ibadat haji kita? Lagu mana ibadat haji kita? Kena tawaf tu pula tawaf rukun tuan-tuan. Tawaf rukun ni salah satu syarat untuk kita tahallul. Untuk kita tahallul, salah satu syarat tawaf rukun. Bagaimana kalau sekiranya depa ni buat 6 sungguh? Kita tak tahallul sani. Kita boleh tahallul awal, kita tak boleh tahallul sani. Orang yang tak tahallul sani balik mai ke sini macam mana? Dia terlepas daripada pantang larang tapi dia sangkut 3 lagi. Dia dengan isteri tak boleh bersama. Bersama berdosa. Pasal apa? Pasal dia masih belum tahallul sani. Apa cerita? Ibadat ni buat kena bagi sempurna. Allah kata wa atimmul hajja wal umrah, dan sempurnakan ibadat haji dan umrah. Nak buat bagi sempurna ni, mau tak mau dia kena ada tenaga. Bila pi time tak ada tenaga, sudah pasti tidak boleh sempurna. Sudah pasti tidak boleh sempurna. Maka dengan kerana itulah maka diberi ingat kepada kita oleh Nabi SAW, benda ni jangan duk berasa malas. Benda ni jangan duk berasa malas. Pimai kita nak kena buat. Boleh clear awal, pi clear bang awal. Dan sabda Nabi SAW, wa zalika anna Allah yaqulu fi kitabih walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan bermula yang demikian itu, yakni bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman ia dalam kitabnya, dan kerana Allah atas manusia pergi mengerjakan haji ke Baitullahil Haram. Walillahi 'alan nas, kerana Allah, maka Allah suruh kita manusia ni pergi ke Mekah untuk buat haji di Baitullahil Haram. Iaitu orang yang kuasa berjalan ia kepadanya. Ibadah haji ni syarat dia apa? Syarat dia manistata'a ilaihi sabila. Syarat dia orang yang ada kuasa, ada kemampuan untuk dibuat. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis Sayyidina Ali ini adalah hadis yang gharib. Masalah haji dan umrah itu fardukah dikerjakan ia? Kata Imam Nawawi dalam Syarah Al-Muhazzab, bermula haji itu fardu ain atas tiap-tiap orang yang kuasa, iaitu hukum dengan ijma' al-muslimin, dan telah terang menerang atas yang demikian itu dalil kitab dan hadis dan ijma' ummah. Benda ni clear. Cerita haji ni wajib, cerita ni benda terang benderang, dia kata. Terang benderang, tak ada siapa dah yang hidup confuse. Betul-betul haji ni wajib lah. Orang tak sembang dah tajuk tu. Kalau habis-habis lagi ada kawan kat tengah ustaz nak tanya ustaz hukum buat haji ni betul-betul apa, kita balik mikrofon ni pergi kat dia. Orang tak tanya dah soalan ni. Ustaz ni nak tanya ustaz sembahyang subuh ni apa hukum dia, orang tak tanya dah soalan tu. Tanya ni cukup leceh. Nampak? Jadi dia kata cerita pergi Mekah buat haji ini cerita wajib yang semua orang pun tahu. Semua orang pun tahu. Dan benda ni telah ijma' ummah atas wajibnya dia. Begitu. Dan adapun umrah itu, maka adalah ia satu fardu daripada beberapa fardu Islam. Iaitu padanya dua qaul yang masyhur. Telah menyebutkan dia oleh sahibul muhazzab dengan dalil keduanya. Bermula yang sahihnya dengan ittifaq ashab, iaitu fardu. Umrah untuk disamakan dengan haji, umrah dengan haji itu umrah fardu. Fardu, mesti kena buat umrah dalam musim yang sama dengan haji yang kita buat. Maka hukum mengerjakan umrah itu fardu. Masalah yang dikatakan istita'ah ataupun kuasa itu, adakah ia syarat bagi mengerjakan haji? Yang kata orang Islam diwajibkan pergi ke Mekah buat haji. Wajib kepada siapa? Wajib kepada orang yang mampu, kepada orang yang berkuasa.
Adakah berkuasa ataupun mampu itu menjadi syarat untuk orang tu wajib buat haji? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bermula kuasa itu satu syarat bagi wajib haji. Dan ini disabitkan dengan ijma' muslimin. Dan telah bersalah-salahan mereka pada hakikatnya dan syaratnya. Maka mazhab kita Syafi'i bahawasanya kuasa itu dua macam. Yang pertamanya kuasa mengerjakan dengan sendirinya. Yang kedua kuasa mengerjakan dengan yang lainnya. Maka yang pertama itu ditilik padanya, iaitu jika ada ia dari Mekah sejauh kasar sembahyang yang harus, maka padanya 5 syarat. Kita wajib pergi buat haji ni ada 2. Satu, kita wajib dan kita boleh pergi buat sendiri. Tak perlu tunggu kota tabung haji, tak perlu tunggu kapal terbang ada, tak perlu. Pasal apa? Pasal kita duduk dekat dengan Mekah dan kita mai ke Mekah, jaraknya lebih kurang, membolehkan sembahyang jamak dan kasar. Kita kata 60 batu. Kita dengan Mekah lebih kurang nanti alus start je. Misalnya macam tu. Kalau macam tu keadaan kita, dia kata kita masuk kumpulan pertama. Kuasa mengerjakan dengan sendiri. Tak ada nak tunggu orang lain punya cerita, tak ada. Visa-visa apa tak ada, kita boleh pergi bila-bila masa kita nak pergi. Yang tu masuk kumpulan pertama. Yang kedua, dia kata kuasa mengerjakan dengan yang lainnya. Kita berkuasa untuk pergi buat haji. Duit cukup, apa semua cukup, semua okey dah. Kota aja tak ada lagi. Maka yang ni dia kata apa? Kuasa mengerjakan dengan yang lain. Kita dah berkuasa, tapi nak tunggu satu pihak lagi pula kata kita boleh pergi, baru boleh pergi. Macam tu. Baik, jadi syarat kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk pergi haji ni, dia dah mampu dah, memang boleh pergi dah, maka dia tengok syarat-syarat berikut. Apa dia? Yang pertama, mau ada badannya sihat. Dia dengan Mekah lebih kurang sini nak pergi Al-Ustaz, dekat aja. Jadi kira dia dah sepatutnya dah pergi buat haji, tapi bila mai usia haji tu tengok dia sihat ke tak. Kalau tak sihat, maka tak wajib lagi. Sihat, cukup satu syarat untuk membolehkan dia pergi Mekah. Yang kedua, ada bekai dan ada ayam yang dapat dengan harga yang patut pada beberapa tempat yang pada adatnya ada padanya dalam masa pergi dan balik itu. Yang kedua, apa dia? Syarat dia cukup bekai. Dia nak pergi dari sini, nak pergi ke Mekah tu, dia nak kena lalu padang pasir dan dia ada bekai yang cukup. Bekai dalam bentuk ayam, makanan dan sebagainya cukup. Dan kalau sekiranya dia bawa ayam, boleh bawa takat sikit aja, tapi dia duduk baca tengah jalan lagi ada orang jual ayam, dia nanti beli di sana. Dan ayam tu pula dijual dengan harga yang patut, maka dia wajib. Tapi kalau pada masa tu ayam dijual 3-4 kali ganda punya harga, lebih daripada harga biasa, sehingga menyebabkan dia tak mampu beli, maka tidak wajib dia pergi pada tahun tu. Itu dia. Ni detail lah, ni dia main detail. Yang ketiga, dia kata ada kenderaan yang sepatut dengannya, dengan upah yang patut ataupun dengan harga yang patut. Ada kenderaan nak pergi, ada unta untuk dia pergi sampai ke Mekah. Kalau disebah kepada orang dekat. Kalau disebah kepada kita orang jauh, ada kapal terbang nak pergi. Kalau ada kapal layak jaluk gemilang aja, lebih lagi. Dia takut jadi kena pukul ribut, patah tiang pula. Kan? Kalau ada kapal terbang, yang kapal terbang itu kapal terbang yang bukan apa yang jatuh tu? Karibau. Bukan karibau. Maknanya boleh pergi. Kalau dia kata tahun ni nak pergi buat haji, dia kata tak ada. Asia Asia. Asia dia kata Mas ke, Transmil ke, apakah semua tak ada tahun ni. Karibau aja dia ada. Dia kata, Karibau selamat jalan. Hamba pergi dulu, aku nanti tahun depan pula. Nanti tahun 2000. Tahun 2000 depan nanti hapus kira Karibau ni, nanti mai hal lain nak tu aku pergi. Pasal apa? Pasal kenderaan yang ada itu tidak menjamin keselamatan. Itu kenderaan. Kenderaan pun tahun ni punya pergi Mekah naik Transmil apa? Asia. Kata la ilaha illallah, orang tu kasihan. Sampai lutut ni belaga tempuh depan. Punya sempit rapatnya, tak tahu pasal apa, ke jenis Asia bangku rapat ke, ataupun dia pergi buat lagu bengkelang duk buat ke. Bengkelang duk buat lama dah kerja ni, tapi cabut bangku tu dia tanam balik bangku tu. Pasal apa? Nak maksimumkan passenger. Kalau betul lah kan, kalau betul lagu orang tua-tua duk balik cerita kata Allah teruklah ustaz, bengkak kepala lutut. Dia kata nak sampai di Jeddah tu bengkak kepala lutut, tak boleh menguat. Tuan-tuan boleh bayang, tuan-tuan duduk berbelas jam macam kapal terbang, duduk krem macam tu. Nak menguat tak boleh. Kalau orang yang mudah kena histeria ni kena dah. Duduk nak menguat tak boleh, menjerit. Kena habis satu kapal terbang histeria. Kan? Pasal apa? Kalaulah betul benda ni, kerana nak maksimumkan penumpang, kerana nak save cost, janganlah.
Jangan. Pasal apa? Dia bawa mudarat kepada orang. Jangan sampai macam tu. Ibadat haji ni buat bagi sempurna. Terus ada buat lagu orang nak pergi kerja kelang begitu tak maaf. Takat-takat puak kelang naik van sempit sudah. Kita nak pergi Mekah, kita nak selesa sikit. Pasal apa? Pasal di sana kita nak buat ibadat, bukan nak pergi tidur. Kita nak pergi buat ibadat. Biarlah perjalanan pergi tu selesa. Macam tu. Baik, yang keempat syarat dia aman jalan daripada ketiadaan kekacauan. Pastikan perjalanan route kita nak pergi tu tak ada jadi hura. Kalau kata kapal terbang kita nak naik ni, dia nanti nak turun di Indonesia dulu. Tak mahu. Pasal apa? Puak tu tinggal duduk kalang kabut lah ni. Puak tu kalang kabut lah ni. Tonton tengok dalam internet, dia duduk hantar megamak bukan-bukan. Nuhak bergaduh di Ambon tu. Kerat kepala angkat, duduk pegang begitu. Darah menikit. Tak. Tempat macam tu, kapal terbang kita nak transit, tak faham apa dulu. Pasal apa? Tidak ada jaminan keamanan pada jalan. Dunia bukan aman lah ni, tuan-tuan tahu lah ni dunia tak aman. Pasal apa tak aman? Dia mau tanya yang tu. Bila kata aman ke dunia lah ni, kata tak aman. Pasal apa tak aman? Pasal orang tidak mau ikut hukum Allah. Pasal tu. Pasal orang tidak mau ikut hukum Allah. Pasal tu tak aman. Awak kalau ikut hukum Allah aman ke? Pasti aman. Kita tak kata insya-Allah dah. Pasal apa? Pasal Allah bagi jaminan dah. Allah kata ikut hukum dia aman. Kalau kita ikut hukum Allah aman. Tidak ada kelang kabut, tidak ada tak yakin dalam diri ibu bapa, tidak ada benda ni semua. Pasal apa? Pasal kita tahu Allah jaga. Nakalam minallah, Allah janji dia akan seksa orang yang buat benda tak elok, dan dia akan pastikan keamanan kepada orang yang elok-elok ni. Maka tidak akan ada orang yang buat tak elok dalam dunia ni. Dengan kerana tidak ada jaminan itu, hari ni kita sebagai ibu bapa kita pun tak tahu selamat ke tidak anak-anak kita yang ada ni. Dalam perjalanan nak pergi sekolah boleh kena. Tak tengok kes di Kuala Lumpur tu. Anak Hindu perempuan yang kena cabul kehormatan, kemudian dibunuh, lempak masuk wah titi macam tu saja. Jahat ke budak ni? Budak ni keluar daripada rumah nak pergi mengaji ke sekolah. Keluar daripada rumah nak pergi sekolah, nak pergi mengaji. Ada orang jahat tengah jalan, buat rosak dia, bunuh dia, lempak mayat dia pergi wah titi macam tu saja. Aman ke dunia ni? Tak terfikir kalau dah sampai masa kita pergi cari apakah jaminan keamanan yang ada dalam dunia ni. Bila kita cari tidak ada jaminan melainkan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Allah janji aman kalau kita ikut undang-undang dia. Tak boleh fikir. Sampai lah tak boleh fikir lagi. Sampai lah ni tak tahu nak fikir. Kata Allah sahaja yang boleh menjanji keamanan kepada kita semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi aman ini perlu. Sehingga kan pergi Mekah buat haji pun pastikan perjalanan aman. Barulah wajib mengerjakan ibadat haji. Dan yang kelima, ada waktu yang sampang, yakni yang lapang, berjalan dan menunaikan hajatnya. Dia pergi tu dia tak rush. Kita buat ibadat kita tak mau kelang kabut. Biar kita betul-betul ada masa yang lapang, selesa, dan sememangnya kita rasa kita boleh buat ibadat dengan sempurna. Kalau apa semua tak mau. Pasal apa? Pasal kita nak pergi buat ibadat. Macam tu. Dan dia kata, adapun apabila ada ia sakit, yang akan dapat ia akan masyaqqah. Itu bahasa Arab tu. Masyaqqah maksudnya susah. Dan kalau sekiranya dia ni sakit, yang sakit tu mendatangkan masyaqqah, mendatangkan susah kepada dia. Yang tiada beradat, maka tiada adalah lazim haji ke atasnya. Dia sakit. Sakit yang nak jadi susah kalau pi. Kalau pi nak jadi susah. Sakit apa yang nak jadi susah kalau pi ni? Macam-macam lah. Macam-macam jenis sakit yang duk makan ubat saja ni. Jenis macam ni, tak sapilah. Kalau pergi tengok tuan-tuan, pergi di komplek haji, tabung haji bayar lepas, pergi komplek haji Kelana Jaya, kita tengok nak pergi itu pun sampai kiri kanan punya duk usung, tak sakilah. Sampai peringkat tu dia tak masuk dah dalam kumpulan yang wajib pergi lah. Duduk rumah lah. Pasal apa? Kalau pergi, dia pun tak boleh buat sempurna, dan kalau pergi dia menyusahkan orang yang duk ada kiri kanan dia. Kalau anak pergi, anak nanti susah dengan dia. Kalau anak tak pergi, orang sebilik dengan dia, nanti susah dengan dia. Jadi kalau dah sampai peringkat dia kata sakit yang akan mendatangkan masyaqqah. Sakit yang kalau pergi sana nak jadi susah ke dia dan susah ke orang. Maka bagi orang yang macam ni, maka tiadalah lazim haji ke atasnya. Maksud tidak wajib ke atas dia. Dia tidak ada kuasa untuk mengerjakan haji. Wallahu a'lam. Lepas ni kita tengok bab majaa fi ijabil hajj wazad warahilah. Cerita tentang wajibnya haji dan apa dia bekalan yang perlu kita bawa ketika mengerjakan ibadah haji. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita kongsi sama-sama malam ni ada kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mana yang terkasar, mana yang tersilap dan sebagainya, saya mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala.